Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sudah merungkai dan belajar teknik-teknik untuk menjawab soalan bagi mata pelajaran Asas Kelestarian Kertas 1. Dan tentunya bersama saya ada seorang guru yang akan berkongsi semua tips dan teknik ini. Beliau adalah Cikgu Muhammad Haji Osman dari SMK Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru. Silakan Cikgu, saya rasa banyak lagi teknik-teknik yang Cikgu ingin berkongsi dengan kami semua Cikgu. Terima kasih Adik beri peluang kepada saya. Okey, kita jumpa lagi segmen yang kedua. Okey, stay back. Masih lagi kekal di situ, sediakan buku, sediakan kertas dan juga pen. Jangan lupa anak-anak. Okey, right anak-anak. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua anak-anak. Okey, contoh soalan yang kedua ini adalah soalan komunikasi. Betul lah ni. Terror lah ni. Okey, soalan komunikasi. Soalan komunikasi ni adalah melibatkan soalan proses kerja. Soalan yang meminta anak-anak murid terangkan, tetapi taklah panjang-panjang. Terangkan ringkas saja. Dalam subjek asas kelestarian ni, penerangan jawapan tu adalah bersifat ringkas saja anak-anak. Okey, mari kita tengok apa di sini. Okey, tengok contoh soalan yang kedua yang cikgu telah sediakan untuk anak-anak. Okey, tengok. Rajah 1 menunjukkan sebuah kawasan penempatan yang luas. Okey, fahami betul-betul. Tengok rajah dia. Lokasi X adalah kawasan yang dicadangkan untuk pembinaan stesen janakuasa lestari. Okey, sebenarnya anak-anak, penting untuk anak-anak mengamati, penting untuk anak-anak melihat rajah yang diberikan. Kerana apa anak-anak? Dalam rajah tersebut sebenarnya sudah menggambarkan beberapa tip untuk anak-anak memperoleh jawapan. Itu penting. Rajah yang diberikan tu tidak bersifat sia-sia, ada maknanya. Jadi tengok rajah, fahami rajah, kehendak soalan, tengok apakah maklumat ataupun input-input yang diberikan untuk anak menyelesaikan soalan tersebut anak-anak. Okey, tengok. Rajah 1 ni dia menunjukkan satu kawasan pertanian. Ada sawah padi, ada ladang getah, ada ladang sawit. Okey. Kemudian disusuli pula oleh sektor sektor perkilangan, sektor perindustrian dan juga ada masyarakat yang tinggal di situ. Ada rumah apartmen, ada rumah teres. Di situ menggambarkan satu kawasan yang luas yang mencakupi kepelbagaian sosial ekonomi anak-anak. Dan satu lagi di situ anak-anak tengok diberikan satu ruang kosong lokasi X. Dan jangan lupa tengok ada sungai kat situ. Ada sungai. Maknanya setiap input-input melalui rajah yang diberikan ni ada maknanya. Ada maknanya yang anak-anak perlu fikir dan perlu fahami dan perlu gunakan sebaik mungkin untuk menjawab soalan ini. Okey, ingat lagi rajah sangat main peranan penting. Rajah tu sebenarnya membantu calon-calon anak-anak. Okey, tengok soalan dia. Berdasarkan rajah 1, rajah 1 tu, kena pasti stesen janakuasa yang sesuai dibina di lokasi X. Ingat, dia dah bagi tahu anak-anak stesen janakuasa lestari. Okey, stesen janakuasa lestari. Dalam buku teks saya percaya, cikgu yakin anak dah baca. Kalau stesen janakuasa lestari ada berapa? Yang pertama apa? Stesen janakuasa solar, stesen janakuasa apa lagi? Ombak, stesen janakuasa apa lagi? Angin, stesen janakuasa biojisim. Okey, anak dah ingat. Ada 4 ni. Ada 4 ni nak fikir tang mana yang betul-betul ni. Jadi tang mana yang betul tu tengok balik rajah ni. Rajah ni dia bagi apa? Ada ladang sawit, ada ladang getah, ada sawah padi, ada sektor perindustrian dan ada masyarakat majmuk perbilangan kaum tinggal di situ. Apa ni? Dah ada air. Ada air. Air ni sumber utama. Jadi apa jawapan dia? Tengok apa jawapan dia. Iaitu stesen janakuasa biojisim. Stesen janakuasa biojisim. Okey. Kenapa kita memilih stesen janakuasa biojisim anak-anak? Sebab dia merangkumi penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Stesen janakuasa lestari maknanya penggunaan bahan sumber bakarnya daripada sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Apa maksud sumber yang boleh diperbaharui? Maknanya datang daripada ladang sawit, ladang daripada sektor pertanian, malahan mungkin datang daripada sisa-sisa pekerja yang telah dibuang oleh manusia di kawasan penempatan tersebut. Okey, anak-anak, satu markah. Satu jawapan, satu markah. Jangan tulis lebih-lebih. Okey? Baik. Soalan yang berikutnya, A2. Berdasarkan jawapan anda di 2A1, tadi kita dah tuliskan jawapan dia.
Nyatakan sumber bahan yang boleh digunakan bagi stesen jana kuasa itu. Tadi cikgu dah jelaskan, cikgu dah terangkan kepada anak-anak bahawa tadi kita dah kena pastikan sumber yang boleh diperbarui digunakan balik sebagai sumber bahan bakar untuk menghasilkan elektrik. Ingat tadi tak? Sebenarnya dalam rajah ni pun dah bantu. Okay, apa jawapan dia? Yang pertama, sisa pertanian. Sisa pertanian tu datang dari mana? Ladang sawit, ladang getah. Yang kedua apa? Sebab dia nak 2 markah, diperuntukkan 2 markah, maknanya cukuplah kita bagi 2 jawapan. Nak lebih pun terror. Nak lebih pun tak apa, tak ada masalah. Okey, so jawapan yang kedua iaitu sisa industri. Tadi kan ada sektor perkilangan kan? Okey, tulis sisa industri. Jika anak terfikir ada lagi jawapan yang nak dituliskan, tulislah jawapan dia. Sisa bahan pepejar, sisa kumbahan dan juga sisa haiwan. Tolong tuliskan jawapan selepas jawapan yang kedua. Jangan anak-anak tulis jawapan sebelah-sebelah macam tu. Okey? Boleh Okey, jadi cikgu mengharapkan anak dah tahu macam mana nak jawab soalan bentuk macam ni. Ingat, rajah main sangat penting untuk anak-anak membantu untuk menjawab soalan ini. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Huraikan proses penghasilan tenaga elektrik stesen jana kuasa yang dicadangkan di 2A1. Ni barulah dia punya core dia. Core soalan dia. Sebab tengok bahagian markah tu besar, 7 markah. Core dia. Jadi bila hal berkaitan ini, cikgu sukalah berkongsi dengan anak, kita buatlah jalan penceritaan ataupun formula dia. Macam kita terangkan. Kalau dalam buku teks ni banyak nak baca, alamak nak hafal kan. Lebih baik kita sesuaikan keadaan, kita nak mengingati yang lebih mudah apa? Kita buat cara kerja, jalan cerita. Macam mana? Okey, cerita dia macam ni. Ayu suka tengok. Ayu suka tengok Siti pergi sekolah agama. Ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 jawapan, 7 poin. Cukuplah. Kenapa kita nak buat lebih kan? Sebab apa? Dalam soalan tu dah diperuntukkan line kosong tu, memang dah line kosong tu dah cukup untuk anak menuliskan jawapan. Okey, kita tengok. Kita tengok Ayu. Bukan Ayu sleeping Ayu. Okey, tengok Ayu. Apa maksud Ayu ni? Okey, air dalam dandang dipanaskan oleh bahan api dari sisa pepejal. Air kan? Tadi kan ada simbol air kan? Sebenarnya air itu membantu anak-anak untuk menjawab. Okey, air dalam dandang dipanaskan oleh bahan api dari sisa pepejal. Okey, itu Ayu. Okey, tengok pula suka. Apa suka ni? Apa suka? Steam. Bila kita masak air, apa keluar? Steam kan? Betul tak? Steam kan? Jadi apa yang keluar? Steam bertekanan tinggi terhasil. Tengok anak-anak, cikgu nak share dengan anak-anak, jawab jangan panjang. Jenuh kita nak baca. Jawab dia ringkas je. Okey? Yang ketiga, tengok. T tu apa? T tu apa? Tengok. Tengok apa? Tengok apa? Tengok. Turbin steam digandingkan dengan penjana. Turbin ni penting. Turbin inilah yang berputar. Bila steam bertekanan tinggi tu, dia keluar, dia akan memutarkan turbin. Okey? Turbin digandingkan dengan penjana. Okey, kemudian S, steam bertekanan memutarkan turbin. S ni suka steam bertekanan memutarkan turbin. Tadi steam bertekanan dah hasil kan? Kemudian steam bertekanan memutarkan turbin. Okey, suka cikgu nak share. Untuk menjawab soalan ini, anak-anak mulakan dengan proses perlakuan, proses perbuatan. Mulakan dengan ayat proses perbuatan. Itu penting Okey, kita tengok P. P itu maknanya pergi. Tengok. Pergi. Pergi ke mana? Maknanya penjana. P tengok P. Penjana menghasilkan tenaga elektrik. Okey, tengok di sini. A, steam, T, S dan juga P. Okey? Situ situ dia punya killer dia. Killer nak ingatkan tentang konsep jawab soalan ini. Okey? Penjana menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Untuk soalan biodiesel, dia tak boleh terhenti kat situ anak-anak. Sebab apa anak-anak? Untuk stesen jana kuasa biodiesel, okey, dia ada satu part tambahan dalam stesen itu iaitu dia menggunakan pemeluap. Pemeluap. Jadi anak-anak kena fikir lagi apa jawapan yang berikutnya. Tak boleh terhenti sampai penjana menghasilkan tenaga elektrik. Tak boleh kalau anak terhenti ke situ, anak-anak hanya dapat 5 markah saja. So anak-anak dapat markah tinggi kan? Okey, ada lagi tambahan, iaitu S ni apa maksudnya tadi? Suka. Betul
Suka sekolah. Dah lupa dah tu. Sekolah. Agama. Ya, ingatkan, terima kasih Anik, ingatkan cikgu. Sekolah. Nampak ni, sekolah. Steam bertekanan rendah, tadi steam yang tinggi dah putarkan turbin. Adalah keluar-keluar sikit-sikit steam bertekanan rendah kan. Okay, steam bertekanan rendah tu akan masuk ke bahagian pemeluap untuk disejukkan. Okey. Steam bertekanan rendah disejukkan oleh pemeluap untuk ditukar menjadi air. Okey, ini adalah konsep sains. Bila steam yang panas disejukkan, dia akan menghasilkan air. Okey. Jadi air itu diguna balik semula. Okey. Maknanya agama. Tengok. Air, bila air dah dihasilkan melalui proses penyejukan oleh pemeluap, air itu akan dipam dan dimasukkan kembali ke dalam dangdang. Ingat, ini adalah proses yang anak-anak perlu kena ingat, iaitu berkaitan dengan langkah kerja. Di mana bila soalan berkaitan dengan komunikasi, anak-anak perlu menceritakan soalan-soalan, menceritakan jawapan dengan tepat satu persatu. Anak-anak jangan langkau, tak boleh. Kalau anak-anak langkau menjawab proses kerjanya, anak-anak akan kehilangan markah di situ. Ini penting. Jadi anak-anak, cikgu mengharapkan anak-anak dah tengok kaedah untuk menjawab. Inilah sebenarnya kita nakkan jawapan supaya anak-anak terbiasa untuk menjawab soalan-soalan proses kerja ni. Tak perlu menggunakan tulisan yang panjang-panjang. Sebab dalam kertas soalan tu pun dot tu pun sudah cukup untuk anak-anak menjawab jawapan yang diperlukan. Okey, jadi ingat untuk jawapan stesen jalan kuasa biojisim, dia tak terhenti sampai penjana menghasilkan tenaga. Dia ada lagi berlaku kesinambungan di situ di mana steam bertekanan rendah disejukkan dan juga air dipam untuk dimasukkan ke dalam dandang. Okey. Baik, cikgu rasa cukup buat seperti waktu. Share bersama cikgu bersama dengan anak-anak. Kita jumpa lagi di segmen yang berikutnya. Ya, tu dia cikgu. Terima kasih cikgu. Saya suka dengan perhairan cikgu di situ. Ya, sebenarnya memang kita akan berehat sebentar. Sambil-sambil berehat tu ingat dia tadi, Ayu suka tengok Siti pergi sekolah agama. Proses penjanaan elektrik, betul cikgu. Didik TV KPM